Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan dan mengupas serba sedikit mengenai surah Al-Kahfi ayat yang ke-42 hingga 50 beserta isi kandungan dan pengajaran ayat yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan syarah ayat daripada surah Al-Kahfi, iaitu ayat 40 hingga 43. Ayat ini menceritakan tentang dua orang berkebun, yang mana seorang berkebun ni dia kufur dan seorang berkebun lagi dia beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi setelah berkebun yang beriman ni memberi nasihat berulang kali kepada sahabatnya, iaitu berkebun yang kufur tadi, tapi walau bagaimanapun berkebun yang kufur tadi tetap tidak mahu menerima nasihat daripada sahabatnya itu, sehinggalah berkebun yang beriman ni kata gini, ni ayat yang ke-40. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yursil 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Maksudnya mudah-mudahan Allah menurunkan hukuman dari langit ke atas kebunmu ini. Okey, sampai berkebun yang beriman ni kata gitu ke berkebun yang ingkar tadi, kufur tadi, sebab dia berasa dirinya hebat. Kebun-kebun yang subur itu, dia berasa dia yang buat kebun itu sehingga kebun-kebun itu menjadi subur. Tapi bahkan di sebalik dia usaha, Allah yang membantu kebun itu agar menjadi subur. Tapi dia tak nampak begitu. Dia nampak dia usaha dan itulah hasil usaha dia. Dia tak nampak Allah bantu semua-semua tu. Jadi dia rasa diri dia hebat dan memandang rendah terhadap orang lain, terhadap kawan dia seorang lagi. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menurunkan hukuman pada bila-bila masa, sama ada dengan petir atau banjir yang memusnahkan kebun itu. Okey, walau pada ketika itu air sungai dekat kebun dia banyak dan tidak mungkin air sungai itu akan kering, tapi Allah boleh buat benda tu jadi. Sekiranya Allah kata kun, maka jadilah benda tu. Pada ayat 41, au yusbiha ma'uha ghauran fala tastati'a lahu talaba. Maksudnya, maka kebun itu akan menjadi tanah yang tidak ada apa-apa pun, dan Allah menjadikan airnya surut kering ke dalam tanah. Maka tidak berdaya lagi untuk dia meminta selain daripada Allah. Maksudnya ayat ni nak khabar, bila Allah menurunkan hukuman petir ke menurunkan hukuman terhadap lelaki yang kufur tadi, Allah boleh buat apa-apa saja. Dan masa tu dia tidak boleh minta pertolongan daripada pengikut-pengikut yang ramai. Dia hanya boleh minta pertolongan daripada Allah je, sebab Allah dah yang buat segalanya berlaku. Dan Allah berkata lagi, wa uhiyata bi samarihi, dan binasakan harta bendanya. Segala harta benda milik lelaki kaya itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Seterusnya Allah berfirman, fa asbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma anfaqa fiha. Lalu dia membalik-balikkan tangan dia, tanda dia menyesal atas perbuatannya yang dilakukan selama ini. Tapi walau bagaimanapun, walaupun dalam keadaan tu berlaku, dia tetap tidak mengingati Allah Ta'ala. Ayat 42, wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan pohon-pohon anggurnya runtuh bersama paranya, dan dia berkata, kalau dulu aku dok buat gini, mesti benda ni dok akan berlaku. Dan pada ketika itu tak ada orang pun dapat menolong dia kecuali Allah Ta'ala. Pada ayat 43, wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan dia sesekali tidak dapat membela dirinya. Dia pun tak boleh tolong diri dia, dan orang sekeliling pun tak boleh tolong diri dia, dan hanya boleh tolong diri dia adalah Allah Ta'ala. Jadi dia kena, kadang-kadang pun dia kena ingat Allah Ta'ala, bahawa Allah dah yang maha hebat, yang maha pemberi, yang maha menolong. Jadi bala tersebut menimpa dirinya disebabkan kesombongan dan kemegahan diri dia sendiri. Bukan sekadar tu je, dia juga menolak nasihat daripada kawannya dulu. Sebab itulah dia ditimpa bala musibah sebegitu. Wallahualam. Oleh itu, kita sebagai hamba Allah yang lemah, mestilah sentiasa bersyukur dan merendah diri. Dan keempat ialah Allah yang memberi pertolongan, pahala dan balasan kepada manusia. Justru itu, setiap manusia perlulah taat dan patuh bersungguh-sungguh kepada Allah, sama ada pada waktu senang ataupun susah. Jangan sesekali menunjukkan kesombongan ataupun kemegahan apabila berada di dalam kesenangan.
Ayat ke-45 pula ialah Allah menceritakan dalam ayat-ayat sebelum ini tentang mereka yang berbangga dengan harta benda dan pengikut-pengikut yang ramai. Perbandingan yang dinyatakan ialah melalui kisah dua orang lelaki pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Salah seorang yang mempunyai harta benda dan pengikut yang ramai mengkufuri Allah. Apabila Allah menipukan balik ke atasnya, harta benda dan para pengikut tidak dapat memberi sebarang pertolongan kepadanya. Ayat-ayat tersebut merupakan kepanikan daripada Allah kepada orang-orang Quraisy yang menganggap bahawa kekuatan itu hanya bergantung pada harta benda yang banyak dan juga pengikut-pengikut yang ramai. Pelajaran yang dapat diperolehi ialah harta yang kita miliki ini hanyalah sekadar pinjaman, dan kita juga perlulah bersyukur kerana hanya Allah yang maha kaya dan Allah juga yang maha pemberi rezeki. Ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Yang bermaksud harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi salih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-mal wal banun, kenapa Allah menyebutkan harta dan juga anak-anak lelaki, iaitu kerana zinatul hayatid dunya, iaitu harta dan anak-anak lelaki ialah perhiasan kehidupan dunia. Juga Allah menyebutkan al-banun, iaitu anak-anak lelaki, tetapi kenapa tidak anak-anak perempuan? Ianya kerana pada zaman dulu orang Arab Quraisy tidak menyukai anak-anak perempuan. Al-baqiyatus salihatu bermaksud yang mencakupi seluruh amalan soleh yang berkaitan dengan hak Allah seperti solat, zakat, dan juga amalan soleh yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, yang di mana Allah kata lebih baik pahala dan lebih baik yang dihadapkan. Kalau nak dibandingkan dengan harta dan juga al-baqiyatus salihatu, al-baqiyatus salihatu iaitu amalan soleh, kalau dicari Allah kata pasti akan dapat di akhirat, manakala harta pula sebaliknya. Ayat yang ke-47. Wa yawma nusayyidul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, kamu akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun daripada mereka. Pada ayat 46 Allah telah menceritakan tentang anak Quraisy yang mementingkan harta dan juga anak-anak lelaki mereka. Pada ayat yang ke-47 Allah suruh Nabi mengingatkan kepada orang anak Quraisy bahawa akan datang pada mereka hari kebangkitan, iaitu di mana pada hari tersebut ialah hari yang sangat mengerikan. Kata Allah, wa yawma nusayyidul jibal, di mana gunung tersebut akan terlihat berjalan seperti awan, dan gunung-gunung tersebut akan melanggar sesama dan dihancurkan menjadi debu. Pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia, dan Allah kata baridah, iaitu Allah akan mengangkat semua gunung-gunung dan lautan-lautan yang ada di bumi, dan akan habis semua. Fa'idan nujumu pada muslim, apabila gunung-gunung dihancurkan, dan pada masa itu bumi tidak akan terlihat lagi, dan pada masa itu bumi akan tidak terlihat lagi, iaitu bumi akan berada dalam keadaan apa. Pengajaran ayat Allah telah mengingatkan kita bahawa harta dan anak-anak lelaki kita itu hanyalah perhiasan semata-mata, dan segala kebaikan iaitu amal soleh kita itu lebih baik di sisi Allah SWT. Maksudnya jika kita mempunyai harta yang banyak tetapi tidak melakukan amal soleh, maka kita telah berada dalam golongan orang-orang yang rugi. Surah Al-Kahfi ayat 48 mafhumnya, dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris teratur sampai dikatakan kepada mereka, kamu sekarang telah datang kepada kami berseorangan sebagaimana kami telah jadikan kamu pada mulanya. Bahkan kamu dahulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang telah kami janjikan. Dalam ayat ini telah dinyatakan bahawa semua makhluk akan dihadapkan ke hadapan Allah dalam keadaan bersaf-saf mengikut Rasul mereka, dan semua akan datang dalam keadaan asal, iaitu tanpa baju dan tanpa seluar, tanpa alas kaki dan tanpa hitan. Semua akan datang seorang diri tanpa ada keluarga pun yang menemani. Tiada juga guru-guru dan rakan-rakan semasa di dunia dahulu. Dalam ayat ini juga Allah telah memilih mereka yang tidak percaya akan perjumpaan di mahsyar, iaitu perjanjian untuk kembali semula untuk dihadapkan di hadapan Allah. Hal ini kerana mereka sangka mereka tidak akan dipertemukan dengan Allah, dan kerana itu mereka tidak buat persediaan untuk menghadapi hari yang pasti datang itu. Surah Al-Kahfi ayat 49 mafhumnya, dan kitab-kitab amal juga akan tetap dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semua dihitungnya, dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu saja tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seorang pun. Ayat ini telah menyatakan bahawa pada hari kiamat akan dibentangkan kitab catatan amalan manusia, sama ada baik
ataupun yang buruk, kerana sudah jelas tertulis semuanya. Tidak ada satu pun yang terlupa ataupun yang tertinggal. Dan apabila mereka membuka kitab amalan mereka sendiri, amat terkejutlah mereka. Waktu itu mereka sudah tahu apakah nasib mereka, kerana apa yang tertulis di dalamnya adalah kebenaran. Allah senaraikan semua sekali perbuatan kita kerana Allah Maha Adil. Allah tidak akan zalim dengan menghukum perbuatan yang manusia tak buat. Tidak akan jadi begitu. Jika di dunia, kadang-kadang kesalahan orang pula yang kita kena tanggung. Tapi mahkamah Allah Maha Adil dan itu tak akan berlaku. Harta yang kita miliki di dunia mestilah digunakan untuk jalan yang benar supaya kita terlepas daripada siksaan di akhirat kelak. Seperti yang telah diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 48 dan 49, semua umat manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat untuk dipertunjukkan segala amalan-amalan mereka sama ada baik ataupun yang buruk. Mereka yang banyak melakukan amalan yang baik akan terlepas daripada siksaan, manakala mereka yang banyak melakukan amalan yang buruk dan ingkar perintah Allah akan menerima siksaan yang telah ditetapkan. Surah Al-Kahfi ayat 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Dan ingatlah ketika Allah telah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Maka mereka semua pun telah pun sujud kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin dan dia telah pun mendurhakai akan perintah Tuhannya, yakni Allah. Layakkah kita menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain Allah? Sungguhnya sudah pun terang bagikan bersulur. Syaitan itu dan Iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Sangatlah buruk Iblis itu menjadi pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Surah Ali Imran ayat 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Ayat ini menyebutkan bahawa ujian itu boleh datang dalam bentuk pelbagainya dan banyaknya harta. Dan Allah telah memberi peringatan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelumnya dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mereka itu akan ditimpa azab yang sangat pedih. Sungguhnya pemilik harta yang bersabar dan bertakwa lah yang akan mendapat dan memperolehi manfaat. Pengajaran ayat yang pertama ialah segala harta yang dimiliki perlulah menjadi wasilah, yakni penyambung bagi mendapatkan keridaan Allah sama ada di dunia maupun di akhirat, serta menjadi bekalan kita di akhirat kelak.